Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjawab soalan homework bersama-sama. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama, muka surat yang pertama, iaitu mengungkapkan Y sebagai perkara rumus. Bila kita bercakap tentang Y sebagai perkara rumus, maksudnya apa yang soalan nak adalah daripada equation ni, kita kena nyatakan Y ni sama dengan berapa. Okey, jadi kita pergi dulu dekat A. Kita akan pergi dulu dekat A. QY. Okey, sebelum kita pergi, kita kena faham tambah pindah ke sebelah jadi tolak, positif, negatif, negatif, positif, darab bahagi, bahagi darab. Ini adalah perkara paling asas. Jadi kita pergi A, kita nak Y, QY tambah S sama dengan P. Jadi S ni kena pindah dulu. Yang S ni kena pindah dulu. Maksudnya kita nak tinggalkan, mission kita dekat sini adalah kita nak tinggalkan Y ni duduk sorang-sorang. Jadi kita kena pindahkan satu-satu. Mula-mula cikgu pindahkan yang S. Maksudnya dah hilang dah sebelah Y tu. Jadi S ni dia adalah positif. Positif. Bila kita pindahkan ni dia akan jadi negatif S. Kemudian kita tengok kita nak tinggalkan Y ada Q. Bila dia duduk dekat sebelah-sebelah, dia tak kisah. Kalau kita nak tahu dia dalam keadaan positif macam mana? Positif ni bila tambah S macam tadi. Kalau di dalam keadaan negatif ni macam mana? Dia ada negatif S. Kita tengok nombor negatif S pula negatif S. Kita tengok nombor dia dekat belah belakang. Tengok simbol dekat belah belakang. Kalau dekat belakang dia minta positif, kita pakailah yang ini. Kalau belakang dia negatif, maksudnya kita pakailah yang ini. Negatif pindah ke sebelah jadi positif. Kalau darab macam mana? Kalau darab adalah apabila dia duduk sebelah-sebelah. Macam SY ke. Kita nak alihkan S ni. Dia dalam keadaan darab. Macam mana? S darab Y. Tapi kalau bahagi, dia macam mana? Dia dalam keadaan pecahan. Pecahan kat sini membawa maksud Y bahagi S. Ini cara dia. Jadi sekarang ni bila dia duduk sebelah-sebelah, huruf dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Kita alihkan dia ke sana, kita kena tahu dia dalam keadaan apa dulu. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Barulah kita pergilahkan dia P tolak S bahagi dengan Q. Kita tak boleh bahagikan dengan P sahaja dan kita tak boleh bahagikan dengan Q sahaja. Sebab apa? Sebab dia dalam satu grup. Ini adalah satu grup. Kalau satu grup, kamu boleh sahaja buat kurungan untuk P tolak S tu. Jadi ini adalah jawapan A. Cikgu terang dari sekalian. Jadi ini adalah soalan kita. QY tambah S sama dengan P. Alihkan dulu S tu positif, pindah ke sebelah jadi negatif. Dah selesai. Kita tengok pula Q dengan Y. Bila dia duduk sebelah-sebelah. Bila dia duduk sebelah-sebelah, maksudnya di dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Q yang daripada duduk sebelah Y ni, kita pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bahagi ni, dia kena dalam keadaan pecahan. Inilah jawapan dia. Untuk A. Ingat. Kita tak boleh buat P per Q sahaja ataupun S per Q sahaja. Tak boleh. Kita kena bahagikan dia dalam keadaan dua-dua. P tolak S per Q. Ini adalah soalan A. Kemudian, kita pergi kepada soalan B. Untuk soalan B, masing-masing boleh tengok. Kita nak Y. Kita nak Y. B, soalan dia, Cikgu salin balik soalan dia. 2P tolak 4PY per dengan Y sama dengan 6. Yang pertama sekali kamu kena tengok nilai Y tu. Tengok Y tu duduk dekat mana. Kita tak nak di dalam keadaan pecahan. Y tu kalau boleh tak nak dalam keadaan pecahan. Pindahkan dulu. Bila di dalam keadaan per, nampak ni. Ni per. 2 dalam kurungan P tolak 4PY per dengan Y. Maksudnya di dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah jadi darab. 2P tolak 4PY sama dengan 6 darab Y. Dapatlah 6Y. Kemudian kita nak Y ni. Y ni ada lagi dalam ni. Dan Y ni kita ada lagi. Tapi kita nak Y ni tinggal sorang-sorang. Tapi kita ada Y pula dalam ni. Jadi kita buka kurungan. Buka kurungan. 2 darab P. 2 darab P kita dapat 2P. Lepas tu buka lagi 2 darab negatif 4PY. Nombor darab nombor. 2 darab negatif 4 kita dapat negatif 8PY. Sama dengan 6Y. Yang ada Y, kita pindahkan ke sebelah.
Ni pindah ke sebelah. 2Pi sama dengan 6Y. Kalau kita nak pindah, kita tengok dia. Ni negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 8PY. Okey, jadi dekat sini kita keluarkan Y daripada 6Y dengan 8PY tu. Jadi macam nak keluarkan? 2P sama dengan kita potong guna factorization. Factorization. Faktorkan. Ataupun nama dia faktorkan. Faktorkan tu maksudnya kita keluarkan kalau nombor sifar yang sama, kalau huruf yang sama. Keluarkan macam mana? Keluar daripada kurungan. Kita buat kurungan. Kita keluarkan Y tu. Jadi yang tinggal apa? Yang tinggal adalah 6 kat sini tambah 8PY. 8P. Sebab Y tu kita dah keluarkan. Bila dia dalam keadaan darab pindah ke sebelah, dia jadilah dalam keadaan bahagi. 6 tambah 8P sama dengan Y. Ini adalah dia punya jawapan. Sampai sini kira dah betul dah. Walaupun kamu boleh simplify 268 tu. Kalau kamu nak lagi markah ekstra, kamu boleh faktorkan. Macam mana? 6 tambah 8 ni, 6 tambah 8P, kamu boleh faktorkan dengan sifar 2. 8 bahagi 2 dapat 3. 6 bahagi 2 dapat 3. 8 bahagi 2 dapat 4P. Kenapa bahagi 2? Kita letak 2 dekat luar. Jadi akan jadi 2 kat bawah macam ni. 2 dalam kurungan 3, 4P sama dengan Y. Jadi 2 ni kita boleh potong. Jadi yang tinggal sekarang ni adalah P. 3 tambah 4P sama dengan Y. Ini dah. Tapi walaupun kamu buat sampai sini, dah markah betul dah. Dia nak Y tu je. Jadi buat sampai sini lagi betul. Lagi mantap. Boleh tengok satu-satu macam mana cikgu buat. Kalau ada masalah, boleh WhatsApp. Okey. Kita akan pergi pula kepada C. Kita akan pergi pula kepada soalan C. Jadi cikgu akan pergi kepada page sebelah. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak kamu faham sesuatu. Kalaulah dia dalam keadaan punca kuasa bila pindahkan ke sebelah jadi A kuasa 2. Kalau A kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa. Dia terbalik antara dua tu. Jadi sekarang ni kita nak Y ni sama dengan berapa? Dan Y ni dia duduk dekat dalam punca kuasa. Kita pindahkan punca kuasa tu. Macam mana? Okey, tengok ni. Per 4 kita bawa punca kuasa tu ke sana. Dia akan jadi 2T dalam kurungan kuasa 2. Sebab apa? Sebab kalau cikgu buat 2T kuasa 2 saja, T kuasa 2 tu hanya kena dekat T. Bila cikgu buat kurungan, kena dekat T, kena dekat 2. Dia jadi macam mana? Cikgu buka kurungan. 2 kuasa 2, T kuasa 2. 8Y tolak 3R per 4. Ingat, dia satu kumpulan. Sebab tu cikgu buat kurungan. Macam tadi. 2 kuasa 2, kita akan dapat 4T kuasa 2. Sama dengan 8Y tolak 3R per 4. Alihkan 4 ni di dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 8Y tolak 3R sama dengan 4T kuasa 2 darab 4. Jadi kat sini kita akan dapat 4 darab 4, 16T kuasa 2. Okey, cikgu sambung penjelasan cikgu. Kita nak Y tu, jadi kita alihkan negatif 3R ke sebelah. Dia akan jadi 6T kuasa 2 tambah 3R. Kenapa? Sebab negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Yang tinggal seterusnya kat sini adalah 8Y. Pindahkan pula 8. Yang mana 8 tu di dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Macam cikgu tahu darab? Sebab dia duduk sebelah-sebelah. Sebelah maksudnya pindah ke bawah. Jadi bahagi. Sama dengan inilah jawapan C. Jadi dekat sini ramai orang confuse. Jangan buat kuasa 2 macam ni saja sebab kalau cikgu buat kuasa 2 tu hanya kena dekat T, kamu kena buat kuasa 2 juga dekat 2 ni. Okey, habis. Kita pergi pula dekat D. Masing-masing boleh tengok cikgu tunjuk dekat D. Okey, dekat D kita nak keluarkan Y tu. Macam mana kita nak keluarkan Y tu? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, jadi dekat sini cikgu teruskan. 3Y kuasa 2 tolak 11 per 8 sama dengan K. Pindahkan 8 dulu. 8 ni bahagi pindah ke sebelah. Dia jadi darab. Jadi 3Y kuasa 2 tolak 11 sama dengan K darab 8. Dapat 8K.
Negatif 11 pindah pula ke sana. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 11. 3y kuasa 2. 3 ni, pindahkan 3 dulu. Pindahkan 3 dulu. Jadi, bila bila kita nak pindahkan 3, bila kita nak pindahkan 3, dia macam ni tau. 3y kuasa 2 ni sama membawa maksud dia macam ni tau. 3y. 3y. Jadi 8k tambah 11. Antara 3y kuasa 2 ni kamu pindahkan 3 dulu. 3 ni settlekan yang huruf dulu. Settlekan yang nombor huruf selain daripada y. Macam 3. 3 ni bukan y. Jadi y tu kita sentuh akhir sekali. Darab pindah ke sebelah jadi bahagi. 8k tambah 11 per 3. Ni darab, ni bahagi. Baru kita pindahkan kuasa 2 ke sebelah. 8k tambah 11 per 3 dalam kurungan. Ini jawapan dia. Cikgu, kenapa kita tak pindahkan? Ada orang tanya. Ada orang tanya macam ni. 3y kuasa 2 sama dengan 8k tambah 11. Cikgu, kenapa kita tak pindahkan kuasa 2 dulu? Okey. Ini penjelasannya. Kenapa kita tak pindahkan kuasa 2 dulu? Okey. Jadi, cikgu harap jelaslah. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan E. Kita teruskan kepada soalan E. Okey, kita pergi kepada soalan E. 18. Ni nampak rumit tapi senang je. G kuasa 2 tolak MY kuasa 2 per dengan Y kuasa 2 sama dengan 3. Tak nak bahagi, bahagi pindah ke sebelah je darab. 18 G kuasa 2 tolak MY kuasa 2. 3 darab Y kuasa 2, kita akan dapat 3Y kuasa 2. Buka kurungan. Sebab apa kita kena buka kurungan? Sebab Y ni dalam kurungan, jadi kita buka. 18 darab G kuasa 2, kita dapat 18G kuasa 2. Tolak 18. Ni satu. Ni satu. Maksudnya 18 darab negatif 1, kita dapat negatif 18. Nombor huruf dia kita salin balik. MY kuasa 2 sama dengan 3Y kuasa 2. Jadi sekarang ni, dia macam step yang tadi, yang awal tadi. Yang ni kita nak keluarkan Y, kita kena samakan dia. Kita kena buat pemfaktoran. 18G kuasa 2 sama dengan 3Y kuasa 2. Negatif pindah ke sebelah jadi positif MY kuasa 2. Bila dah ada 2Y, kita boleh potong. Kita buat pemfaktoran ni. Cikgu buat pemfaktoran. Apa yang nak difaktorkan? Y. Huruf yang sama. Kita potong. Jadi, kita buat kurungan. Lepas kita buat kurungan, yang kita potong tu kita letak kat luar. Y kuasa 2. 3 tambah 18M. Kita salin balik yang tak dipotong. 18G kuasa 2. Lepas tu apa kita nak buat? Yang darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Ni Y kuasa 2 darab 3 tambah 18M. Dia satu gang. Jadi kita bawa satu gang juga ke sebelah. 18G kuasa 2 darab pindah ke sebelah jadi bahagi. 3 tambah 18M sama dengan Y kuasa 2. Kita tak nak Y tu kuasa 2 sebab ungkapkan Y, bukan ungkapkan Y kuasa 2. Jadi kuasa 2 pindah ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. 18G kuasa 2, 3 tambah 18M sama dengan Y. Ini jawapan untuk E. Okey. Habis. Kemudian cikgu akan tunjukkan satu contoh lah untuk soalan dekat bawah ni. Soalan ni senang saja, kita masukkan sahaja. Okey. Z sama dengan, kejap. Cikgu buat kat sini lebih jelas. Okey, Z sama dengan 3Y X tolak 5. Ini masukkan sahaja nilai dia, tak ada apa-apa yang susah pun. Maksudnya dia bagi tahu Y itu sama dengan 5. X tu sama dengan 2. Tentukan nilai Z. Z tu berapa? Tu yang dia nak cari sekarang ni. Jadi masukkan Z ni 3Y. Ingat, kalau nak masukkan nilai buat kurungan. 5 X. X dia berapa? 2. 2 tolak 5. 2 ni letak kurungan. Selesaikan yang ini dulu. Z 3 darab 5. Kita akan dapat 15. 2 tolak 5. Kita akan dapat negatif 3. 15 darab negatif 3. Kita akan dapat Z sama dengan negatif 45. Ini adalah jawapan dia. Ini adalah jawapan. Yang lain boleh selesaikan sebab dia masukkan nilai sahaja dan tekan pada dalam kalkulator.
Okey. Jadi sampai situ sahaja penerangan. Kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp cikgu. Eh, okey. Jadi cikgu stop share.